Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang ayat-ayat neraka, ayat-ayat manusia akan diseksa di dalam neraka. Dan bila seorang itu dia dengar ayat-ayat neraka, tentu timbul perasaan takut. Takut dia juga diseksa di dalam neraka. Tambahan lagi, dia pun dia telah melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia masuk dalam neraka. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita lihat orang kena kena denda atau dijatuhkan hukuman, dia kena tu, kita pun pernah buat juga benda tu. Apa perasaan kita? Ini benda aku pun dah buat juga ni, tapi aku lepas dia kena, macam mana? Kita rasa takut juga. Kalau kita pun akan dihukum juga. Jadi kita bila dengar cerita mereka diseksa ni, dosa-dosa dia pun kita dah buat juga. Tak usah tinggalkan solat. Ada yang dari kita pun dah tinggalkan solat, tak kena seksa dalam neraka. Dosa apa lagi? Kita dosa mengumpat. Kita tak mengumpat ke? Angkat tangan siapa tak pernah mengumpat? Tak ada. Kita dengar orang kena seksa, dibakar dia punya hati semua, dan dia dalam neraka tu, itu pengumpat tu, orang yang mengumpat tu. Tapi kita tak pernah mengumpat. Itu macam mana kita tak takut pula? Kita ada problem dengan hati kita kan. Kalau sebenarnya kalau kita dengar dari kita ada buat benda tu, ada speeding kan, kita aku kena saman, aku begitu speed, aku pun speeding juga. Kita takut, jangan aku pun kena juga ke. Yang cakap surat saman, dah sampai kita belakang, dia depan, dia pun speed, kita pun speed, dia kena saman. Dia kena semua, aku kena 300 lah, rumah aku belakang kau, bawa sama laju juga. Jadi takut, takut surat saman datang. Jadi aja gitu, kita takut. Ayat-ayat tentang neraka kita minggu lepas kita dah lalui, menakutkan. Sebab itu secara munasabah dia, ayat 46 itu Allah beritahu kita tentang orang yang takut. Waliman khafa, dan bagi orang yang takut. Bagi orang yang takut, ada khauf di sini. Jadi banyak ayat dalam surah Mulk, dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran tu, kriteria, ciri-ciri orang yang masuk syurga ni adalah orang yang takut. Di dunia ni mereka takut, ada perasaan takut. Dan kalau orang ni berani, dia tak ada perasaan takut, dia boleh buat apa sajalah. Kalau orang ni dah berani sangat, berani untuk buat, berani untuk buat kerja-kerja yang haram tu, kira dia orang kan, dia bukan ciri-ciri ahli syurga. Ahli syurga ni mesti dia ada perasaan takut. Kadang ada satu orang ni dia takut je, dia suruh anak dia bakar dia. Bila aku meninggal, bakar aku, buang aku ke dalam laut. Jadi anak dia pun ikut wasiat dia. Ini hadis sahih ya. Anak dia pun ikut wasiat dia, bakar dia, buang abu dia di laut. Allah bangkitkan dia. Kenapa kau buat begitu? Kenapa kau suruh anak kau bakar kau? Itu perkara yang salah kan, perkara yang haram. Jadi dia kata, aku takut kepada-Mu ya Allah, aku takut kepada-Mu, aku banyak buat salah, betul aku buat itu. Allah ampun dia, suruh dia masuk syurga. Ada ciri takut, walaupun lagi maksiat, walaupun orang buat banyak buat maksiat, tapi dia ada perasaan takut kepada Tuhan. Itu yang menyelamatkan kita. Perasaan takut tu yang menyelamatkan kita. Macam sahabat yang dia takut nak cakap bohong kepada Rasulullah SAW, cakap itu yang menyelamatkan dia. Dia cakap jujur tu, aku takut nak cakap bohong. Waliman khafa, dan bagi orang yang takut maqam rabbihi, maqam Tuhannya. Jadi maqam ni, kalau kita bahasa Melayu makam tu, pula ke makam tu kubur. Makam Habib ni, makam ulama ni, makam ini, imam ni, makam tu adalah kubur. Jadi
Kita panggil maqam juga. Jadi dalam bahasa Arab ni, maqam ni macam-macam. Kita kata maqam Nabi Ibrahim. Jangan cari kubur Nabi Ibrahim. Makam Nabi Ibrahim. Kita pergi mana makam Nabi Ibrahim? Di mana? Makam Nabi Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim pijak. Dalam bina Kaabah tu, dia pijak, nak angkat batu tu, dia ada pijak tu tempat tu kan. Jadi itu makam Nabi Ibrahim, bukan kubur Nabi Ibrahim. Jadi perkataan makam ni berbagai tafsiran. Kalau dalam ayat ni, maqam rabbihi, makam Tuhannya, makam Tuhannya. Dia takut makam Tuhan dia satu, ataupun makamnya di hadapan Tuhannya. Faham tak tuan-tuan? Makam Tuhannya ataupun makamnya di hadapan Tuhannya. Jadi makam apa ni? Makam sini kalau saya syorkan lah IJK baru boleh adakan apa ni? Projektor sikit lah. Yang boleh tunjuk kan ayat dia. Tuan-tuan semua hafiz ni susah dah nak tunjuk. On the way Ustaz. On the way. Minggu depan Ustaz. Cantik bagus syorkan jadi kita semua boleh lihat. Jadi kita tengok ayat dia. Nak pointer sikit tempat-tempat yang penting. So dalam memahami ayat ni kena tengok ayat tu. Tak ada lain nak hafiz hafiz tak betul tengok. Maqam rabbihi, makam Tuhannya atau makamnya di hadapan Tuhannya. Makam Tuhannya itu kedudukan Tuhannya. Dia ada dua tafsiran di sini. Jadi dia takut kedudukan Tuhannya. Kan dia takut akan Allah Subhanahu. Senang dia takut akan Allah Subhanahu. Dia takut akan Tuhannya. Dia takut Tuhannya di dunia ni, dia takut Tuhannya. Itu satu. Lagi satu, makamnya dia di depan Tuhannya, berdiri dia. Tadi kan dia kata dua pengertian makam. Jadi berdirinya dia di depan Tuhannya, di mahkamah Allah Subhanahu. Kalau itu dia takut. Kita tak tahu lah, ada perasaan takut tak nak duduk di hadapan mahkamah Allah Subhanahu Taala. Kita tak takut. Pasal apa? Baik tu kita rasa kita tak bersalah. Kita rasa kita dah baik. Jadi kita tak takut. Aku tak buat apa-apa daya. Aku tak ada buat apa-apa salah. Aku nak takut. Mana aku akan duduk di hadapan mahkamah Allah. Jadi dia ingat dia dah baik. Orang tu rasa dia dah baik, dia tak perlu takut dah. Steady je dia kan. Padahal dia ditipu oleh syaitan. Banyak awak akan dihadap di mahkamah Allah Subhanahu Taala. Awak akan dihadap di depan Allah Subhanahu Taala, awak tak takut. Jangan cakap makam di akhirat, makam di dunia je kita menggeletar. Lagi sebulan aku akan menghadap mahkamah atas kesalahan ini. Macam mana? Dah merayu, tapi tak tahu, keputusan belum ada lagi. Jadi kita takut, perasaan takut. Mesti ada perasaan takutnya. Tak ada orang pergi mahkamah dia lihat. Saya pernah masuk mahkamah, mak mentua saya, dia punya anak bawa kereta, jadi dia kena saman atas nama dia. Menggeletar orang tua ni kan, masuk mahkamah tu, kesian dia kan. Menggeletar dia. Bingung judge apa ni, nak jatuhkan hukuman, jika ni bukan hukuman mati bukan apa pun kan. Most $300 $300 apa, dekat gitu je. Tapi dia punya takut nak masuk. Saya pengiringan, tengok takut orang masuk mahkamah. Saya pun pernah masuk mahkamah, umur saya 15 tahun. First time saya masuk mahkamah kerana buang kulit gula-gula. Buang kulit gula-gula tu kat Singapura. Give me IC. Kena IC tak? Umur 15 tahun. Masuk mahkamah buang kulit gula-gula. Tengok kenapa Singapura tak bersih tuan-tuan. Tapi dulu lah, sekarang dah betul balik kan? Dulu jangan main-main buang kulit gula je pergi mahkamah, bukan fine terus. Pergi mahkamah saya dengan kawan saya 2 orang. Aduh, menggigil kan. Pencet tu kan, judge warning. Dia bagi warning je, amat tak kena apa-apa. Pergi buang kulit gula-gula je. Allah. Jadi sebenarnya menakutkan kalau orang tu berdiri di hadapan mahkamah Allah, dia berdiri di mahkamah Allah Subhanahu Taala. Jadi kalau kita ada sifat ni,
Kata Allah Subhanahu, siapa saja khafa, siapa saja waliman, man ni umum, siapa saja yang ada sifat ini, maka baginya jannatan, baginya disediakan 2 syurga. Dia kata dua syurga. Kenapa kata ulama dah dapat ini jannatan ni 2 ke atau 2? Dia dapat 2. Siapa saja yang ada sifat ni, 2 syurga. Syurga tu adalah rumah, tuan-tuan. Rumah seseorang di akhirat itu syurga, bukan kebun. Kita jangan ingat syurga tu kebun atau taman, bukan. Syurga tu rumah dia. Dia dah ada 2 rumah lah, dapat 2 rumah. Itu rumah dia, of course lah, rumah dia bukan macam rumah kita, kebun. Rumah dia nak pergi ke, macam rumah orang kaya, nak pergi rumah dia aja, kita kena melalui taman-taman semua, kan? Tengok orang-orang kaya tu, rumah dia tengah-tengah. Nak pergi ke rumah dia, itu pemandangan landscape dia semua dengan dia punya taman, dengan fountain dia. Jadi begitu lah, kebun yang banyak. Ada juga pendapat kebun tu di dalam rumah. Kebun tu di dalam rumah. Dia ada rumah. Contohnya masuk rumah saya, masuk kebun, taman ada. Terkejut kan kalau masuk kan? Ada taman dalam rumah dia. Macam gitu gambaran di akhirat tu. Orang masuk rumah dia, ada taman semua, ada apa semua. Allah Akbar. Itu satu tafsiran. Ada cakap kebun tu di luar, rumahnya di dalam. Jadi dia dapat 2 rumah, 2 syurga. Kita kata dia dapat 2 rumah. Kenapa dia dapat 2? Banyak tafsiran ulama kata, satu, kerana dia takut. Takut ni boleh menyebabkan 2 perkara. Dia takut melakukan perkara maksiat, dan dia takut lalu dia mengerjakan perintah Allah. Orang takut, aku takut dengan rock. Rock ini macam kalau kita di dunia pekerja ada bos, pekerja ada majikan. Betul tak? Pekerja ada majikan. Kita hamba, kita takut dengan rock kita. Apa perintah-perintah Tuhan? Rock kita menjadi kita punya master lah. Kita punya pemilik, kita pencipta kita, yang apa ni, ketua kita lah, atau raja kita. Macam kalau tuan-tuan cakap Allah itu raja aku, boleh? Apa tak boleh pula? Malikin Nas, dia raja manusia. Allah ni raja manusia. Takut tak dengan raja? Kalau raja perintah, kita tak boleh politik dalam surau ni. Sultan perintah macam gitu, semua tak ada. Ustaz pun takut nak cakap politik. Sebab raja dah perintah macam gitu. Raja perintah takut. Jadi Allah tu macam raja, macam kita punya ketua, kita punya pemilik yang memiliki kita, memerintah kita. Jadi dia takut dengan hamba ni, dia takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketua dia lah, atau master dia. Dalam bahasa English, Lord tu Lord tu master. Dia punya master dia takut. Dia begitu. Jadi dia takut dengan melakukan perintahnya, dan dia takut dengan meninggalkan maksiat dia. Bagi dia dapat, kerana dia ada 2 sifat ni. Takut melakukan maksiat, takut dengan dia takut, dia lakukan ketaatan. Bagi dia. Ada yang cakap, kenapa dia dapat dua rumah di syurga ni? Kerana satu, dia beriman. Iman dapat 1 rumah. Amal, iman dengan amal dapat 1 rumah. Banyaklah tafsiran ni. Ada yang cakap ni Jannatul Naim, ni Jannatul Ma'wa. Itu tafsiran ulama. Kita terima sajalah, semua sama je. Semua je sama. Ala pilihan semua yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapat dua syurga. Dan Allah bertanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat mana satu? Nikmat Tuhan kamu yang mana satu kalau kamu dustakan. Jadi yang untuk ahli neraka ni, macam Allah tanya tu, macam kamu ni tak bersyukur, nikmat mana? Kena marah lah. Tapi bagi orang dalam syurga, kalau ditanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, lain kan? Lain kan? Dia punya pertanyaan dia. Ada tak yang yang tak dapat nikmat-nikmatnya? Jadi lembut sikit dia punya pertanyaan dia. Tak ada kita tak. Yang semua dah dapat. Ada tak yang kurang? Ada tak mana yang satu yang kamu dustakan, kamu tak dapat, kamu nikmat? Mereka kata dah masuk syurga tu, segala-galanya di situ.